Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin-nar. Saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi pada pagi ini alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita kembali insya-Allah mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bertemu lagi pada pagi ini dalam membincangkan surah Ad-Duha, surah yang baru yang akan insya-Allah kita mulakan pada pagi ini. Insya-Allah nota akan dihantar kemudian. Jadi surah Ad-Duha ni, surah yang ke-93 juga adalah surah Makkiyah yang diturunkan di dalam juga tahap-tahap yang tahap Mekah yang advance kan, tahap Mekah yang berlaku kemudian, di mana ketika mana dakwah mendapat masuk ke tahap mendapat tentangan dan juga penolakan daripada sebahagian daripada ataupun sebahagian besar daripada kaum, khususnya pemuka-pemuka kaum Quraisy yang telah mengenakan bentuk-bentuk gangguan fizikal dan juga ancaman kepada dakwah Rasulullah SAW. Ketika mana penentangan terhadap dakwah menjadi semakin tegar dan Rasul SAW menjadi objek serangan mereka, seolah-olahnya penentangan keras sehingga tidak ada lagi ruang untuk dakwah berkembang. Inilah latar belakang yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, Quran tampil dalam bentuk yang amat menyegarkan, dengan menjelaskan satu prinsip dan hakikat terhadap apa yang sedang dilihat dan dirasai oleh manusia, khususnya oleh Rasul SAW pada ketika itu, orang yang beriman. Apa yang dapat dilihat oleh mata secara fizikal tidak semestinya bermakna apa yang atau membawa makna, membawa signifikan, kepentingan apa yang disangka oleh pandangan manusia, kan? Kerana di sana ada peraturan dan sunnatullah, peraturan Allah SWT yang juga bekerja di dalam segala apa yang berlaku dalam kehidupan di dunia ini. Dan ini insya-Allah akan kita jelaskan nanti di dalam surah Ad-Duha ini. Sebelum itu insya-Allah kita baca dulu surah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalahan naik, ataupun waktu pagi dan sempurna. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan sekarang. Dan kelak nanti Tuhanmu pasti akan memberikan kurnianya kepada kamu, lalu sehinggalah hati kamu menjadi puas dan redha. Bukankah dia mendapati kamu sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk kepada kamu. Dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu. Karena itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan dia. Alhamdulillah. Surah ini juga adalah sebahagian daripada siri surah-surah yang dimulakan dengan sumpah. Surah sumpah kan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Dan apa saja yang hendak digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak boleh bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta yang mencipta segala sesuatu ini, menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersumpah dengan apa saja cara yang ataupun apa-apa objek yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh bersumpah dengan nama negara ke, demi bangsa ke. Kalau demi itu dimaksudkan dengan sumpah, maka tidak layak manusia bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana segala kehidupan kita demi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bukan demi bangsa ke, demi negara pun ataupun mana-mana individu dan sebagainya, kan? Ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi objektif kepada matlamat seluruh kehidupan manusia. Jadi sekali lagi, wadduha, demi waktu matahari, waktu duha, ketika mana matahari telah naik, kan, sepenggalahan, katakan. Dan demi malam, wal-lail idza saja, apabila telah sunyi. Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, menggunakan objek ini ataupun keadaan-keadaan ini yang telah pun disebut dalam sumpah-sumpah yang sebelumnya. Tapi seperti yang kita jelaskan, sumpah ini ataupun objek-objek ini dia melambangkan sesuatu makna, kan, yang biasanya dapat kita fahami, tangkap, tapi digunakan dalam konteks yang berbeza-beza, kan. Dalam konteks surah ini, Wadduha ini dijadikan sebagai sumpah. Begitu juga malam. Ad-duha ini adalah waktu matahari keluar sepenggalahan, kita katakan, di mana implikasinya adalah ketika ini manusia memulakan kehidupan selepas rehat yang panjang di waktu malam. Dan maka kehidupan pun menjadi hiruk pikuk dan menjadi aktif. Manusia bangun, kan?
menuju kepada tugas masing-masing, menuju ke tempat masing-masing bekerja dan sebagainya. Selepas daripada lail yang kerehatan di waktu malam, Allah SWT juga bersumpah dengan lail, waktu malam yang khusus pada waktu malam tertentu, di mana malam yang dimaksudkan di dalam sumpah ini adalah malam yang di hujung malam, ataupun di tempoh akhir malam, ketika mana dijelaskan dengan perkataan saja ini, idza saja. Saja ini bermaksud sesuatu yang menjadi pegun ataupun menjadi diam, tidak bergerak. Jadi malam, apabila malam ini menjadi sunyi sepi, segala-galanya seolah-olah terhenti, kerana ketika inilah manusia dijadikan oleh Allah SWT masa yang sesuai untuk dia berehat, tidur dan sebagainya. Dan inilah keadaan yang menenangkan dia. So itulah disebut dengan idza saja, malam apabila telah sunyi, apabila telah menjadi tenang dan berhenti. Jadi sekali lagi kita disuruh oleh Allah SWT untuk memikirkan kenapakah digunakan sumpah ini. Jadi kita seperti biasa, dia ada jawabul qasam ataupun muqsam alaih. Kita katakan jawab kepada sumpah ini, ataupun apa yang disumpahkan, maksud yang disumpahkan ini adalah dalam ayat yang ketiga, kan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sesungguhnya tidaklah meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu. Wa ma qala, dan tidak pula Allah Subhanahu Taala Tuhanmu ini benci kepada kamu. Apakah kaitan ini dengan sumpah yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala ini? Ini dijelaskan, sebenarnya Allah Subhanahu Taala nak menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu fenomena, satu peraturan penting, yang merupakan juga sebahagian daripada sunnah Allah Subhanahu Taala, yang di mana Allah Subhanahu Taala lah yang telah meletakkan nilai ataupun makna sesuatu keadaan itu berdasarkan keinginan Allah Subhanahu Taala dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu Taala menentukan keadaan ini, kan? Jadi di sini dijelaskan bahawa dalam kehidupan engkau, ya wahai Muhammad, kan, walaupun ketika ini kamu sedang berhadapan dengan tekanan, kesusahan, kan, yang semakin memuncak, kan, semakin menjadi, kan? Begitu juga orang beriman, orang mukmin juga seolah-olahnya tidak ada peluang untuk kebenaran ini menang, kan? Dan juga satu perkara yang latar belakang yang kita nak faham daripada ini adalah ini adalah merupakan tekanan yang amat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang sifat Rasul ataupun Nabi ini, bila dia diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia memahami dan merasai benar-benar bahawa ini adalah tanggungjawab yang terbeban di atas bahu dia, tanggungjawab yang tidak ada gaji, kan? Bukan kerja seperti mana yang difahami oleh orang lain, kan? Tapi ini adalah tanggungjawab yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa amat terbeban dengan keadaan yang sedang berlaku, seolah-olahnya dia terfikir adakah kerana kesilapan dia ataupun kegagalan dia untuk menyampaikan dengan cara yang betul, yang baik. Dan sebab setengah orang akan kata, kan, bukan tak mahu nak menerima kebenaran, tapi kerana cara engkau tak elok dan sebagainya, kan. Jadi kemungkinan bagi Rasul SAW juga
malah ini adalah hakikat dia, disebut dalam ayat lain yang kita telah baca sebelum ini. Rasul merasakan bahawa takut-takutnya ini adalah kesilapan di pihak dia ataupun kekurangan dia. Kerana itu dia amat mengharapkan bimbingan dan juga petunjuk datang melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita telah baca dalam surah Al-Qiyamah dulu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada Rasul SAW, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan lidah kamu untuk menguasai Al-Quran ni kerana nak cepat-cepat menguasai dia, kan. Jangan gerakkan lidah kamu cepat-cepat membaca Al-Quran ni sebab kamu nak cepat-cepat menguasai dia, kan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah ke atas kamilah untuk mengumpulkannya di dalam dada kamu dan membuat kamu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Maka apabila kami telah selesai membacakannya kepada kamu, maka barulah kamu ikuti bacaan itu. Dengar dulu, kan. Itu yang kita telah bincang. Kenapa turun ayat ini? Kan? Turun ayat ini adalah kerana untuk menjelaskan kepada Rasul SAW bahawa urusan, kan, thumma inna alaina bayanah, atas kamilah tanggungan untuk menjelaskan Al-Quran ini, kan. Bukan urusan kamu untuk menentukan ataupun menanti-nanti bila datang turunnya ni dan bila-bila kamu perlu maka akan pasti turun. Tidak begitu. Tapi ini semua adalah berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak turunkan, maka dia akan turun. Jadi ketika wahyu ini tidak turun ataupun ada senggang masa yang agak panjang, Rasulullah SAW akan merasa amat tertekan kerana tidak datangnya bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan kepada dia keadaan dia, kan? Sama ada apa yang dia buat ni betul ataupun tidak betul dan sebagainya. Sebab wahyu ni menjadi penghibur yang amat penting bagi Rasulullah SAW yang menambah keyakinan dia untuk dia meneruskan perjalanan, kan? Jadi ketika dalam suasana begini, maka Rasulullah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa satu perkara yang kamu mesti faham, semua yang fenomena kehidupan dilalui dalam kehidupan kamu selama ini dengan segala warna-warninya, kan, adalah merupakan sebahagian daripada penyusunan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, sunnatullah. Dan penyusunan Allah Subhanahu Wa Taala ini ada sebab dan ada keperluan, kan, kebaikannya, hikmahnya. Segala seperti mana yang kita baca dulu, sunnatullah juga menjadikan setiap satu berpasangan, kan. Kesenangan dan kesusahan yang kamu lalui ini, kegembiraan, ada juga kesedihan dalam perjalanan amal kamu ini, kejayaan dan kegagalan, semuanya adalah keperluan sebenarnya, dan dia adalah menu, kan, ataupun dia adalah bahan yang penting untuk proses pembentukan spiritual dan kepribadian seorang insan, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada Rasulullah SAW makna yang dapat dilihat, mata manusia melihat sesuatu dan memberi makna dia mengikut makna sendiri. Tapi Allah SWT menjelaskan makna terhadap tribulasi, mehnah, ibtila ataupun ujian yang dilalui oleh Rasul SAW dan juga orang beriman ini adalah di sisi Allah SWT, malah dia adalah merupakan satu kemestian yang mesti berlaku. Kerana dengan berlakunya perkara ini, ujian yang sebegini, maka barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkuatkan kepribadian seorang insan, dan pembentukan ini hanya boleh berjalan dengan baik, kan? Pembentukan spiritual dan kepribadian seorang insan hanya akan berlaku dengan baik apabila dilalui dengan
berbagai-bagai suasana dan keadaan ini. Seperti mana adanya malam dan siang juga adalah merupakan dua perkara yang mesti wujud kepada manusia. Seperti mana malam dan siang ni mesti wujud kepada bumi ini untuk bumi ini terus berfungsi dengan betul. Dan untuk manusia, seperti mana mesti wujudnya malam dan siang ni, perlu juga wujud kepada manusia keadaan yang berbeza ini, dan dia mesti hadir sebagai sebahagian daripada skema pembentukan latihan dan pembentukan kepribadian yang akan memperkuatkan soft dan barisan ini, supaya mereka dapat memikul tugas dan tanggungjawab selepas itu dengan persediaan yang secukupnya. Jadi ini bukan urusan yang perlu kamu risaukan. Setiap yang berlaku ini adalah maknanya adalah makna yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebahagian daripada latihan. Kesusahan, penindasan itu adalah latihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tarbiyah, pembentukan. Tapi di sisi manusia, mungkin manusia melihatnya sebagai sesuatu yang lain. Di sinilah maka pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi pertimbangan yang lebih penting untuk diberi perhatian. Kan tu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dengan sumpah tadi, wadduha wal-laili idza saja. Sebenarnya apa yang berlaku kepada kamu ini bukanlah bermakna Tuhan kamu telah meninggalkan kamu. Ma wadda'aka, da'a ni adalah ni adalah sesuatu yang meninggalkan sesuatu, kan, kan. Ma wadda'aka rabbuka, kan. Bukanlah bermakna dengan berlakunya semua ini maka Tuhan kamu telah meninggalkan kamu, ataupun kerana Tuhan kamu benci kepada kamu, kan. Tapi ini adalah satu yang mempunyai makna yang tersendiri dan penting, mesti dilalui, kan. Jadi ini bukanlah petanda Allah meninggalkannya, malah ia adalah ujian dan keperluan penting dalam skema pembentukan ini untuk menjadikan seorang insan bersyukur dalam kesusahan, dalam kesenangan, dan bersabar di dalam kesusahan, kan. Kalau tidak, maka kepribadian dia amat rapuh, kan. Bila diuji dengan kesenangan, kesusahan, dia akan tewas, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membentuk kepribadian dan juga dari manusia dengan memberi keperluan-keperluan, ujian ini, maka, kan, yang mana orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bentuk ini gagal, kan. Bila diberi kesenangan, mereka larut dalam kesenangan. Bila diberi kesusahan, kan, mereka mengatakan, kan, kita baca dalam surah Al-Fajr, kan, Allah SWT menyebut, fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Bila Allah SWT bagi dia kenikmatan, kebaikan, maka dia kata ini adalah kerana Allah SWT kasih kepada dia dapat kedudukan istimewa di sisi Allah SWT. Tapi sebaliknya, maka dia mengatakan Allah SWT benci kepada dia, kan. Wa amal insanu idza mabtalahu faqaddarahu wa na'amahu faqaddarahu fa yaqulu rabbi ahanan, kan. Maka mengatakan bila Allah uji dia dengan kekurangan, maka mengatakan Allah telah menghina aku, kan. Jadi Allah kata, untuk kamu ya Muhammad, Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu dengan apa yang kamu lalui ini. Ini sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada perancangan dan penyusunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang kita nak faham dan jelaskan. Dan ayat ini adalah bentuk penjelasan yang penuh bermotivasi juga, kan, untuk keadaan yang menjadi latar belakang kepada Rasulullah SAW sebut tadi, kan. Ketika Rasulullah SAW amat tertekan, merasa amat berat, kan, maka datang wahyu pun tak turun-turun, dinanti-nantikan,
Maka Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebut dalam surah yang kita akan baca selepas ini, surah Al-Insyirah ni, wa wada'na 'anka wizrak. Ya, kami telah menghilangkan daripada kamu beban kamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya. Maka ini adalah makna yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada fenomena yang berlaku dalam kehidupan orang mukmin, yang dengan ini orang mukmin akan menjadi lapang, lega dan memahami hakikat yang dia sedang lalui dan berpada dengan apa yang dia akan dapat di akhirat nanti. Itu adalah apa yang disebutkan dalam bahagian awal surah ni. Dan insya-Allah mungkin nanti kita akan sambung lagi esok surah ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesabaran dan insya-Allah kesungguhan untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.